Dalam video ini, kami akan membincangkan kadar kesuberlanjutan Malaysia. Pernahkah Anda berfikir mengapa saiz keluarga di Malaysia semakin kecil berbanding zaman dahulu? Dari 1958 hingga 2023, TFR telah menurun daripada 6 anak kepada 2 anak bagi setiap wanita. TFR bermaksud pulata bilangan anak yang dilahirkan oleh seseorang wanita sepanjang hayatnya. Oleh itu, kami melihat tren ini untuk menilai perkembangan penduduk, kesan ekonomi dan dasar kerajaan masa depan. TFR di Malaysia menjejaki puncak pada tahun 1958 sebanyak 6.28 anak bagi setiap wanita kerana berlakunya baby boom dan kadar kelahiran kasar adalah paling tinggi sebanyak 43.2 setiap 1,000 orang. Seterusnya, TFR menurun secara perlahan disebabkan faktor beraya telah menggerakkan pembentukan saiz keluarga yang kecil namun etnik Melayu masih mempunyai ramai anak dan juga Akta Perancangan Keluarga 1966 yang memperkenalkan program perancangan keluarga. Dari 1970 hingga 1989, TFR Malaysia menurun secara mendalam. Pada 1970, Akta Perancangan Keluarga 1966 mula berkesan disokong oleh RMK 2 dan 3. Pada 1984, kerajaan memperkenalkan dasar kependudukan 70 juta untuk menginsentif pluralis, tapi kesan tidak ketara. Peningkatan pendidikan wanita dan penyertaan tenaga buruh wanita daripada 44,5% kepada 47,8%, terutama dalam sektor perkinangan, menyebabkan TFR terus menurun pada 1989. TFR pada fasa 3 telah menurun. Faktor penurunan TFR termasuklah perubahan demografi semasa urbanisasi. Urbanisasi membawa kepada gaya hidup yang sibuk, peningkatan tahap pendidikan wanita dan perancangan keluarga kerja yang disokong oleh IMK ke-6 menyebabkan wanita tumpuan kepada kerjaya dan berkahwin pada usia lewat. Faktor krisis kewangan Asia 1998 menyebabkan peningkatan pengangguran dan kos sara hidup. Faktor-faktor ini menyebabkan TFR menurun. Dari tahun 2010 hingga 2023, TFR Malaysia menunjukkan tren penurunan yang ketara. Pada 2010 hingga 2012, TFR masih melebihi balas pergantian 2021 hasil membentuk demografi yang sedia ada. Pada tahun 2013, Malaysia mencatat titik pusing penting apabila TFR berjatuh di bawah balas pergantian 2021 buat kali pertama yang dibangun oleh peningkatan kos sara hidup dan perubahan gaya hidup urban. Kadar kelahiran kasar turun menurun pada tahun tersebut. Pada tahun 2020, pandemik COVID-19 menyebabkan ketidakpastian ekonomi dan kebimbangan kesihatan yang mendorong penangguhan kehamilan. Di samping peningkatan pendidikan dan penyertaan wanita dalam tenaga buruh. Pada tahun 2023, walaupun TFR meningkat sedikit kepada 1.73 berbanding tahun sebelumnya 1.63 yang mencatat terendah dalam sejarah, kadar ini masih rendah akibat perkahwinan lewat yang memediakan tempoh kesuburan dan mengurangkan peluang memiliki lebih ramai anak. Perubahan TFR di Malaysia telah memberikan kesan terhadap serta umum penduduk pada peringkat awal TFR tinggi. Serta umum penduduk mengembang iaitu golongan muda melebihi golongan tua, lakunya peningkatan beban tanggungan muda. Apabila TFR mula menurun, lakunya division demografi iaitu peningkatan golongan pekerja menyebabkan kadar pengangguran sekiranya peluang pekerjaan tidak mencukupi. TFR menurun secara berterusan, berlaku penguat penduduk. Ini meningkatkan pembelanjaran kerajaan untuk menyediakan penjagaan kesihatan yang mencukupi, mengurangkan tenaga kerja dan menjejaskan pertumbuhan ekonomi. TFR di Malaysia telah menurun sebanyak 72% antara tahun 1958 hingga 2023 dipengaruhi oleh faktor kos sara hidup, peningkatan tahap pendidikan dan kerjaya tanah wanita menyebabkan umur perkahwinan dan kelahiran lewat. Perubahan TFR mempengaruhi serta umum ke arah penurunan penduduk menyebabkan kekurangan tenaga pekerja, menjejaskan pertumbuhan ekonomi dan memberikan tekanan terhadap perancangan pembangunan. Dengan ini, kerajaan perlu melaksanakan dasar jangka panjang dengan menggalakkan keseimbangan kerja dan keluarga serta menyediakan sokongan kepada penjagaan anak dan kesihatan bagi memastikan kesejahteraan dan keseimbangan demografi negara.